Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Arida bin Musa. Nombor matrik saya 18 DHF 21F19991. Okay, Nick. Saya Nik Muhammad Syahmi bin Nik Arsyad. Nombor matriks 18 BHF 21F1055. Okay, hari ini kami akan membentangkan kolonialisme ke atas tanah Melayu. Okay. Okay, kesan kolonialisme ke atas tanah Melayu terdapat dua kesan, iaitu kesan negatif dan kesan positif. Okay, kesan negatif yang pertama ialah raja kehilangan kuasa. Semasa pemerintahan kolonial, raja-raja Melayu telah dipaksa mengikut nasihat para pegawai British dalam semua urusan pentadbiran, kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Tindakan ini tanpa disedari telah menghakis hak dan kedudukan istimewa yang dinikmati oleh orang Melayu. Secara sedikit demi sedikit, situasi ini terjadi selepas perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Pada Januari 1874 antara Raja Abdullah dan Raja Andrew Clark. Yang kedua, pembesar hilang pengaruh. Sebelum kedatangan kuasa barat, pembesar-pembesar Melayu mempunyai kuasa penuh untuk memungut cukai. Tetapi keadaan ini berubah apabila segala pungutan cukai dan kawalan hasil negeri diambil alih oleh pihak Inggeris. Hal ini menyebabkan pembesar-pembesar Melayu telah kehilangan kewibawaan sebagai seorang pembesar selain kehilangan punca pendapatan serta pengaruh mereka. Okey, yang ketiga, masyarakat tempatan dipinggirkan dalam ekonomi. Pembesar-pembesar Melayu merupakan pemilik dan pengusaha lombong-lombong bijih di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Disebabkan kaedah melombong yang diamalkan dianggap tidak menghasilkan pengeluaran yang banyak, maka tenaga buruh dan teknologi melombong dari dua telah dibawa masuk. Dasar memberikan keutamaan kepada golongan-golongan asing seolah-olah mereka merupakan satu prejudis pihak British bahawa orang Melayu merupakan tenaga kerja yang tidak sesuai bagi industri pelombongan. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu sememangnya mengekalkan hubungan yang rapat dengan orang Cina, terutamanya golongan elit peniaga dan pemodal Cina, kerana kegiatan perdagangan, perusahaan dan pelombongan orang Cina menjadi sumber pendapatan besar bagi pihak British. Masalah sosial. Kolonial British telah membawa budaya yang bertentangan dengan masyarakat tradisional tempatan. British yang berbudaya barat mengamalkan corak pergaulan bebas di antara jantina, sedangkan masyarakat tempatan, khususnya masyarakat tradisional Melayu yang beragama Islam, hal ini amat sensitif. Keadaan ini kerana ada jurang atau tembok pemisah pergaulan antara lelaki atau perempuan yang bukan muhrim yang ditetapkan oleh Islam. Okey. Seterusnya, pendidikan berunsur penjajah. Pada zaman penjajahan British, terdapat 4 aliran persekolahan di tanah Melayu, iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris. Wujud aliran persekolahan ini berpunca daripada sikap dan dasar Inggeris yang cuba memecahkan perpaduan kaum. Sistem pendidikan Inggeris di tanah Melayu telah dikembangkan oleh mubalik Kristian. Mereka memilih pendidikan sebagai satu saluran untuk mengembangkan agama mereka. British telah menubuhkan sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan sekular, manakala Islam dihadkan kepada perkara-perkara ritual sahaja seperti sembahyang, mengerjakan haji, menyambut hari raya dan lain-lain.
dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, Islam telah dipinggirkan dan diganti dengan sistem ciptaan British. Okey, seterusnya kesan positif akan dibentangkan oleh saudara Nick. Assalamualaikum, saya akan membentangkan kesan positif. Kesan positif pertama ialah perkembangan kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi begitu pesat berlaku di tanah Melayu berikutan revolusi perindustrian yang berkembang di Eropah. Britain berusaha sedaya mungkin menyaingi negara jiran di Eropah untuk menghasilkan barangan industri. Situasi ini menyebabkan berlaku pengeluaran sumber yang pesat di tanah jajahan seperti tanah Melayu. Kegiatan perlombongan biji timah dan pengeluaran susu getah telah dipertingkatkan. Impak pembangunan ekonomi negara banyak disumbangkan hasil daripada penggunaan sistem ekonomi kapitalis yang dibawa bersama oleh pihak penjajah. Seterusnya, Undang-Undang Tanah. Undang-Undang Tanah yang diperkenalkan turut memberikan keuntungan kepada orang Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan oleh British bagi mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah milik kepada orang asing. Presiden berhak mengisytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM untuk mengelak daripada dijual, dipajak, digadai atau ditukar hak milik. Enakmen Rizab Melayu yang diluluskan oleh negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1913 memberikan kuasa kepada residen menghaskan kawasan tanah untuk orang Melayu dianggap sedikit menyebelahi orang Melayu. Yang ketiga, kemudahan infrastruktur. Infrastruktur turut berkembang pesat semasa zaman British. Walaupun kemudahan ini banyak dibina demi kepentingan ekonomi mereka, namun turut memberikan kepentingan kepada masyarakat tempatan. Kemudahan yang dibina seperti jalan-jalan raya, jalan kereta api, pejabat, pos dan banyak lagi. Kolonial British turut membawa pembangunan infrastruktur di tanah Melayu Kolonial British turut membawa pembangunan infrastruktur di tanah Melayu walaupun tidak berlaku secara menyeluruh. Kemasukan pengaruh Inggeris pada pertengahan abad ke-19 telah mengubah sistem pengangkutan awam menjadi lebih baik. Sesuai dengan sistem ekonomi kapitalis, usaha penting yang dijalankan ialah membina infrastruktur yang dapat mewujudkan satu sistem perhubungan bagi menghubungkan pusat perusahaan biji timah dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pesat pengeksport hasil-hasil biji timah. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan Melayu juga dilaksanakan semasa zaman Inggeris. Pendidikan Melayu telah diberikan secara percuma di peringkat rendah, bangunan sekolah, rumah guru, kaki tangan sekolah, peralatan dan buku-buku dibiayai oleh kerajaan Inggeris. Walaupun gaji guru yang mengajar di sekolah Melayu agak rendah, iaitu dari $15 hingga $50 sebulan berbanding $85 hingga $125 bagi guru sekolah Inggeris. Bantuan ini memberikan perkembangan kepada sekolah Melayu. Yang terakhir, proses perbandaran. Bandar baru seperti Seremban, Kajang Kuala Kangsar, Labis dan Pontian pula muncul kesan dari perkembangan perusahaan getah, kelapa sawit dan nanas. Perkembangan kegiatan perlombongan turut menyaksikan kedatangan imigran Cina untuk bekerja di kawasan perlombongan. Hal ini menyebabkan bandar baru muncul seperti Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur dan Seremban akibat kesan perkembangan perlombongan biji timah.
Kuala Lumpur telah dibuka pada pertengahan tahun 1850-an dan berfungsi sebagai pusat pentadbiran kerajaan kolonial Inggeris. Bandar baru yang muncul ini telah menjadi tumpuan penduduk dan berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Sekian, terima kasih.